Senyum segar di pagi hari bersama saya, Herlina Pallavi dalam Apa Khabar Malaysia bersama juga dengan rakan setugas hari ini. Dan saya Izzu Yusof. Terima kasih kepada anda memilih Apa Khabar Malaysia, siaran pagi anda pada hari ini. Dan seperti biasa, kita akan bersiaran selama 1 jam dari jam 9 hingga ke 10 pagi dengan pelbagai topik-topik menarik akan kita bawakan kepada anda. Baik Herlina, sempena dengan bulan kemerdekaan yang akan menjelang tak lama lagi. Okey. So, apa aim untuk hari kemerdekaan tahun ni? Saya rasa sama-samalah kita, rakyat Malaysia, berbilang kaum, berbilang agama, perlu mengekalkan keharmonian dalam negara, jaga isu-isu sensitif. Dan bercakap tentang itu, kita ada satu berita dalam portal bernama.com di mana semangat toleransi dalam masyarakat majmuk perlu menjadi keutamaan walaupun kebebasan bersuara dijamin dalam perlembagaan dan dibenarkan di negara ini. Itu kata pengarah Pejabat Pembangunan Negeri Kelantan, Jasri Kasim. Beliau juga berkata isu-isu sensitif yang melibatkan institusi raja, agama, kaum dan budaya perlu dihormati untuk kita elakkan sebarang persengketaan. Dan katanya juga sejak akhir-akhir ini dapat kita saksikan bahawa perpaduan kaum di kalangan kita semakin rapuh disebabkan beberapa faktor, termasuklah perbezaan fahaman politik dan ledakan maklumat di media sosial yang berleluasa. Dan katanya kita perlu cari jalan ataupun idea bagi meredakan situasi ini, termasuklah mendidik masyarakat menjaga tata kelakuan dan bertoleransi dalam tindakan supaya perpaduan yang kita kecapi sepanjang kita dah merdeka ni daripada tahun 1957 ini dapat dikekalkan. Dan pengarah Encik Jasri Kasim ini berkata demikian ketika merasmikan Majlis Pelancaran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang peringkat negeri Kelantan. Walau bagaimanapun Herlina, kesinambungan dengan bulan kemerdekaan yang akan kita sambut pada bulan hadapan, dia sebenarnya kita agak bertindih sebab sekarang dalam mood untuk pilihan raya negeri, tapi dalam masa sama juga kita bersedia untuk menyambut bulan kemerdekaan pada bulan depan. Jadi kesinambungan dengan bulan depan yang akan kita sambut hari kemerdekaan, di mana kita tak masuk bulan Ogos lagi. Tapi rezeki yang diterima oleh pembuat tanjak merdeka tak menantangkan apabila mendapat permintaan yang banyak. Itu dikongsikan oleh pembuat tanjak, atau kita panggil seorang penyolek tanjak, di mana Iskandar Zulkarnain Zahari 39 tahun memaklumkan bahawa beliau rezeki bapa 8 anak berganda-ganda kerana permintaan terhadap tanjak merdeka yang meningkat, dan beliau menyasarkan sebanyak RM2,000 2,000 tanjak bakal terjual sepanjang tempoh sehingga ke bulan kemerdekaan nanti. Beliau turut berkata, Iskandar Zulkarnain turut maklumkan dengan berbekalkan modal RM70 sahaja, beliau boleh mendapat pulangan lebih daripada RM2,000 hasil jualan tanjak yang diusahakan bersama 4 tenaga kerja. Kalau kita tengok fenomena masyarakat memakai tanjak ni, dia dah berlarutan lama dah. So kesinambungan semangat itu. Tapi dalam kita memakai tanjak, kita tak boleh lupakan juga busana yang perlu dipakai satu set seiring dengan pemakaian tanjak itu. Jadi harapnya akan ada kolaborasi di samping kita memakai tanjak, tapi juga kita perlu memakai pakaian busana untuk kita menunjukkan semangat-semangat tradisional yang dahulunya megah dipakai oleh masyarakat Melayu di kampung-kampung, tapi sekarang dah kurang tengok. Itu yang sedih sikitlah. Menjelang bulan kebangsaan nanti, kita sama-sama menyemarakkan perasaan itu. Okey, ini pula cerita tentang industri komunikasi dan multimedia di Malaysia, di mana industri ini menyumbang sebanyak 8.1% kepada permodalan pasaran bursa Malaysia. Dan kalau kita nilaikan 8.1% itu adalah RM140.38 bilion daripada jumlah pasaran modal sebanyak RM1.736 trilion sehingga hujung tahun lepas. Dan Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil berkata sumbangan yang signifikan itu memaparkan peranan penting industri komunikasi dan multimedia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi digital dan pembangunan ekosistem yang kukuh. Dan kita juga nak bersama-sama menjayakan Pelan 5G di Malaysia ini, dan pastinya ini adalah satu perkara yang kita nanti-nantikan. Baik, kita nak lihat ramalan cuaca untuk hari ini dan banyak lagi berita bersama dengan rakan setugas dari Bilik Berita. Silakan.
Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Nurni Samsila Osman dari Bilik Berita untuk waktu ini. Baik, kita teruskan dengan laporan utama berita. Kementerian Luar pada Isnin memanggil Duta Besar Sweden ke Malaysia, Dr. Joakim Bergström, untuk menzahirkan kecaman keras kerajaan Malaysia terhadap tindakan menghina kitab suci Al-Quran di Stockholm, Sweden pada 20 Julai. Wisma Putra memaklumkan dalam pertemuan itu pihaknya menegaskan kepada Duta Besar kebebasan bersuara perlu diamalkan dengan penuh tanggungjawab serta mengambil kira sensitiviti agama kepelbagaian komuniti global. Walaupun cubaan membakar Al-Quran itu gagal, tindakan provokatif memijak kitab suci ini tetap mengakibatkan kegusaran dan menyinggung jutaan umat Islam seluruh dunia. Kerajaan Sweden turut digesa menilai semula pelaksanaan konsep kebebasan bersuara dan mengambil langkah segera dan tindakan perlu untuk menamatkan Islamofobia berstruktur. Ini merupakan kali ketiga tindakan keji itu dilakukan di Sweden tahun ini selepas insiden pertama dan kedua pada Januari dan Jun 2023. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil menyelar tindakan pihak tertentu yang menyebarkan poster mengandungi fitnah. Kononnya beliau mengarahkan tentera cyber penyokong kerajaan mencipta naratif jahat untuk menyalahkan PAS dalam isu pembatalan Festival Good Vibes 2023 atau GVF 23. Fahmi sudah mengarahkan pejabatnya membuat laporan berhubung penyebaran poster itu kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia serta PDRM. Poster itu antara lain mendakwa Fahmi mengarahkan PAS ditunjulkan sebagai parti ekstrim sebagai langkah terdesak beliau meluluskan permit The 1975, kumpulan yang melakukan aksi tidak senonoh ketika membuat persembahan di GVF 23. Permohonan permit kumpulan The 1975 oleh penganjur GVF 23 ditolak jawatan kuasa permohonan penggambaran filem asing dan persembahan artis luar negara Puspal 23 Jun lalu susulan rekod buruk mereka. Bagaimanapun, 16 Julai lalu penganjur membuat rayuan dan jaminan bertulis termasuk daripada pengurus kumpulan itu untuk bertanggungjawab sepenuhnya atas persembahan The 1975 dan Puspal menerimanya berdasarkan jaminan tersebut. Beliau mengambil tindakan segera dengan mengutuk keras aksi biadab The 1975 di Twitter serta memanggil penganjur untuk memberi penjelasan sehari selepas itu dan mereka mengaku bersalah serta mengambil tanggungjawab sepenuhnya. Arahan pembatalan GVF 23 yang masih berbaki 2 hari turut dikeluarkan satu tengah hari Sabtu, iaitu kira-kira 14 jam selepas insiden biadab itu. Pengerusi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim mempengerusikan mesyuarat Majlis Presiden gabungan itu di kediaman rasmi Perdana Menteri di Kompleks Sri Perdana di Putrajaya malam tadi. Mesyuarat berlangsung lebih 2 jam bermula 9 malam itu dihadiri semua pimpinan utama termasuk Ketua Setiausaha PH Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Beliau yang juga Setiausaha Agung PKR ketika dihubungi berkata, mesyuarat itu antara lain membincangkan persiapan akhir PH bagi menghadapi Pilihan Raya Negeri 12 Ogos ini. Suruhanjaya Pilihan Raya menetapkan PRN di Selangor, Negeri Sembilan, Pulau Pinang, Kedah, Terengganu dan Kelantan dilaksanakan serentak dengan hari penamaan calon Sabtu ini. Pilihan raya kecil bagi Parlimen Kuala Terengganu turut diadakan serentak pada hari berkenaan. Sekian berita dari Presiden Nurni Samsila Osman langsung dari Bilik Berita Malaysia Madani, tekad perpaduan. Salam hormat. Assalamualaikum.
Baik, bertemu kembali dalam Apa Khabar Malaysia. Pada 2020, kita dikejutkan dengan satu wabak pandemik, iaitu pandemik COVID-19 yang mana telah memberi kesan kepada bukan sahaja Malaysia tetapi kepada seluruh dunia. Namun, dua penyakit ini selalu orang salah tafsirkan ataupun selalu keliru, iaitu COVID-19 dan juga influenza. Dan hari ini, Helena, kita nak bercakap tajuk kita iaitu pencegahan influenza di kalangan warga emas. Kita nak meneliti apakah perbezaan COVID-19, simptom-simptomnya dan juga influenza. Adakah kesannya sama ataupun ada sedikit perbezaan? Kita bersama dengan tetamu kita hari ini. Siapa dia, Helena? Kita ada Profesor Dr. Syahrul Bahya Kamaruzaman, pakar perunding kanan geriatrik, Pusat Perubatan Universiti Melaya. Terima kasih Prof kerana sudi bersama dengan kami. Selamat pagi. Terima kasih atas jemputan. Okey. Bagi memulakan sesi kita, apa kata kalau Prof bagi tahu kepada semua apakah perbezaan yang ketara antara influenza dan juga selsema biasa dan juga COVID-19? Okey. Jangkitan kedua-duanya adalah disebabkan oleh virus. Jangkitan virus yang melibatkan sistem ataupun saluran pernafasan kita. Perbezaan dia tak banyak, tetapi mungkin influenza boleh menyebabkan kesan dan impak yang lebih tinggi kepada orang yang mempunyai vulnerability atau golongan warga emas, orang yang mempunyai daya tahan yang kurang sebagainya. Jadi simptomnya mungkin demam, batuk, sesama seperti biasa, hidung beringus, susah bernafas, sakit tekak, ya, seperti flu juga. Tapi influenza disebabkan oleh influenza virus, COVID disebabkan oleh coronavirus. Jadi rawatan dan juga vaksin pun berlainan untuk menangani condition kedua-duanya. Ya. Kalau tak silap saya, kita ada 3 kategori influenza. Kita ada influenza A, B dan juga C. Antara ketiga kategori ini, yang mana yang kebiasaannya dijangkiti oleh manusia? Itu lebih kurang sama dan boleh melibatkan impak yang berlainan di merata-rata dunia. Negara kita mungkin boleh nampakkan ketiga-tiganya. Jadi dan ada kalanya influenza ni boleh melibatkan musim, tapi Malaysia influenza jangkitan ni sepanjang tahun. Ya. Okay. Jadi harus kita sedar dan tahu apa simptom yang mungkin lebih serius dan di kalangan golongan warga emas dan golongan yang mempunyai daya imun sistem yang rendah, seperti kanak-kanak, orang yang mengidap penyakit kronik, orang yang mempunyai kanser dan sebagainya, harus lebih peka dan pergi jumpa doktor untuk menerima rawatan yang cepat. Sebab kalau tak pergi dengan cepat, mungkin rawatan tu akan tidak dapat mengurangkan impak penyakit tu kepada golongan yang lemah lah. Okay. Dan bila ketika kita perlu mengambil serius tentang gejala-gejala dan juga tanda-tanda influenza ini? Bila mungkin dari awal, sebab influenza simptomnya boleh datang dengan cepat secara akut. Okay. Jadi 1 hingga 4 hari dan akan masih berjangkit selama 7 hari pada seseorang yang bergejala lah. Jadi selalunya kalau influenza ni dulu ada kluster influenza, ya, 93 kalau tak silap saya, tahun sudah, dan ia berimpak sangat tinggi dan perlu ditangani, dan KKM pun membuat kempen pada masa itu. Dan sebab ia melibatkan sekolah kanak-kanak, ya. Tapi kanak-kanak hidup bersama datuk, nenek dan mungkin orang-orang yang mempunyai mak bapak mereka yang mempunyai penyakit kronik dan sebagainya, penyakit jantung, kencing manis, hypertension dan sebagainya. Jadi impak tu bukan kepada kanak-kanak tu sahaja, tapi orang yang satu family yang duduk bersama. Jadi pada masa tu kita nampak kemasukan ke hospital amat tinggi, especially kepada orang yang lemah daya tahan, khususnya orang warga emas yang umur 65 tahun ke atas, mempunyai pelbagai penyakit kronik. Mereka boleh mempunyai simptom yang lebih serius, ya, susah bernafas. Mungkin warga emas tu kalau nak tengok flu selalunya demam, hibingus, tapi kepada warga emas mungkin mereka tidak mempunyai daya tahan yang tinggi, iaitu demam pun tak sampai, mungkin tak demam tapi lemah, lesu, tak bermaya, confused.
delirium pun boleh jadi satu gejala. Jadi orang tak ingat itu flu, tapi harus diberi pendekanan untuk bawa ke doktor cepat supaya antiviral boleh diberikan dengan cepat, rawatan sokongan boleh diberi dengan cepat, dan juga untuk kita kurangkan penggunaan antibiotik yang tidak berguna untuk dalam kes influenza sebab it's a virus, bukan bakteria. Jadi rawatan tu mungkin akan salah jika dibiarkan untuk berlarutan lebih lama. Mungkin ia boleh bawa kepada maut kepada orang yang mempunyai penyakit jantung dan mungkin ada masalah saluran pernafasan seperti asma, COPD dan sebagainya. Dia sebenarnya influenza ni dia merebak melalui macam mana, sentuhan udara ataupun macam mana? Udara, jadi dalam cakap setengah batuk, so it's in droplet, seperti COVID juga, tapi influenza is more common. Boleh tak kalau penyakit influenza ni dia bergerak melalui udara dalam satu tempoh yang ataupun jarak yang agak panjang? Sebab kalau kita lihat berita global news sekarang ni, yang paling terdekat dengan kita adalah Australia. So Australia sekarang ni penyakit influenzanya di tahap yang agak membimbangkan dalam kalangan kanak-kanak. Jadi sekiranya merebak ke negara jiran seperti Indonesia, Malaysia, Sabah, Sarawak dan juga Semenanjung, adakah kesannya boleh kita lihat juga ataupun virus boleh merebak daripada Australia ke Malaysia? Cara yang merebak ialah melalui travel, kita naik pelancongan dan sebagainya. Jadi saya baru pulang daripada Pulau Pinang, ramai turis daripada Australia ada menginap di hotel, di restoran dan sebagainya. Jadi dunia kita semakin kecil, jadi it's possible di mana-mana. Dan kita tengok masa COVID kan, kita dah tutup boundary dan sebagainya. Harapannya tidaklah jikalau dengan education dan pembelajaran mengenai apa gejala, bagaimana nak elakkan dan sebagainya dipahami oleh segala rakyat lah. Okey, kita tahu bahawa influenza ini adalah satu sakit yang common, yang biasa, namun ia juga dianggap serius. Bagaimana kita nak kategorikan penyakit ini, influenza ini, penyakit yang berbahaya tu, utamanya kepada golongan-golongan warga tua dan kanak-kanak? Sebab tu MyAPI, Malaysian Alliance for Prevention of Influenza, ini adalah satu inisiatif bersama Malaysian Influenza Working Group dan Malaysian Society of Geriatric Medicine, bersama semua badan-badan dan agensi pengamal perubatan seperti MHAS, Malaysian Healthy Aging Society, dan banyak lagi NGO yang berkepentingan untuk warga emas. Mereka menyarankan supaya untuk orang yang mengalami penyakit kronik, umur 60 tahun ke atas, golongan kanak-kanak yang berumur kurang daripada 5 tahun, untuk wanita mengandung, orang yang mempunyai penyakit yang menurunkan tekanan daya imun seperti kanser dan sebagainya. Mereka harus diberi perlindungan, dan kempen ini adalah untuk menyarankan untuk minta kerajaan menolong kami untuk mewawarkan penyakit ini, dan harus diberi perlindungan kepada mereka yang memerlukan, khususnya mereka yang tak berkemampuan dan lemah untuk mendapatkan vaksin setiap tahun. Ini adalah amat senang untuk dapat jikalau diberikan dan disarankan oleh kerajaan. Itu sebab tu ada petition dan kempen oleh badan ini untuk menyarankan dan mewawarkan kepentingan untuk melindung, My Pelindung. Adalah penting untuk orang ramai tahu, dan itulah sebabnya banyak badan-badan NGO seperti saya punya MHAS dan yang lain lagi untuk basically backup lah petition ini amat penting. Alright, kita faham matlamat dan objektif yang dibawa oleh MHAS dan juga MyAPI itu. Tapi kalau bercakap tentang perlindungan itu sendiri, vaksin itu sendiri, adakah ia readily available, ada je dekat Malaysia ini untuk mereka yang mungkin ada extra duit untuk dapatkan secara sendiri? Ia boleh didapati di mana-mana klinik swasta. It's readily available. Tidak begitu mahal, tapi mungkin dalam harga 6 hingga 70 ringgit. Tapi kami harap bagi golongan yang tidak berkemampuan dan tak boleh mengakses
vaksin itu secara senang, kami harapkan yang mungkin kerajaan boleh membantu untuk pastikan mereka semua, khususnya yang warga emas dan yang seperti golongan yang saya sebut tadi, dapatkan secara betul percuma lah. Okey Prof, kita menyebut berkaitan dengan suntikan vaksin ni, dia ada satu stereotip sebab masa COVID-19 tu, masa kita mendapatkan vaksin, ada setengah pihak ataupun setengah individu yang memainkan peranan bahawa anti-vaksin, wujudnya golongan-golongan anti-vaksin ni. So influenza sebenarnya dah lama dah. Jadi adakah sebenarnya mencukupi dengan hanya menjalankan kempen untuk mengatasi stereotip bahawa mengambil vaksin akan membawa kepada kompilasi kesihatan, terutamanya golongan warga emas? Itu sebab saya kena cakap terus terang, sebabnya kami semua di kalangan golongan pengamal perubatan profesional membelakangi kempen ini adalah kerana kami nampak kadar kemasukan tinggi, kadar maut juga tinggi, khususnya sampai 85% umur 65 tahun ke atas ini boleh membawa maut, khususnya mereka yang mempunyai penyakit jantung dan juga masalah pernafasan seperti COPD, asma dan sebagainya. Jadi it causes death, hospitalization. Kalau nak tengok dari segi impak kepada ekonomi, kemasukan ke hospital itu boleh memberi impak bukan sahaja orang yang mengidap penyakit itu, yang daftar dengan pneumonia dan sebagainya, tetapi ia juga memberi impak kepada keluarga dan ekonomi keluarga itu juga. Jadi dan bila sudah masuk ke hospital, warga emas tu mungkin tidak berkemampuan dan boleh menjalani fungsi setiap hari seperti biasa. Mereka akan menjadi lebih lemah. Jadi pergantungan kepada sistem kesihatan adalah lebih tinggi. Jadi kalau kita tengok daripada one annual vaccine, kalau kita nak bandingkan dengan hospitalization pada tahun tu, kalau tidak dilindungi, ia tak bermakna orang yang tak ada vaksin, yang dapatkan vaksin tu tak akan dapat flu, tapi gejala dia punya kesan dan impak yang tinggi, severity tu adalah lebih tinggi. Seperti pneumonia, masuk hospital, dan bagi yang lemah tu maut. Okey, dan bercakap tentang vaksin ini, adakah vaksin ini tersenara dalam vaksin untuk wajib kerajaan untuk kanak-kanak, dan kalau sekiranya ia dilakukan untuk golongan geriatrik, golongan yang berusia, adakah semua perlu mengambil vaksin ini ataupun yang berisiko tinggi sahaja, yang ada sakit seperti yang doktor katakan, asma, COPD dan sebagainya? Sebab ini adalah kalau ikut kepada pihak kerajaan, ia memberi kesan impak pada ekonomi yang tinggi. Tapi tak lama lagi akan ada researcher yang akan menghasilkan impak kepada ekonomi kalau kita tak ambil vaksin berbanding dengan ambil vaksin untuk mengelakkan penyakit ni. Jadi ia akan lebih berkesan jika kalau kita kepada ekonomi, dan juga eloklah diberikan keutamaan, bukan untuk semua, sebab siapa yang akan ada kontraindikasi dan ada golongan yang akan ada kontraindikasi, seharusnya pergi jumpa doktor lah dan tengok apa kesannya. Seperti juga untuk masa dulu COVID kan, ada setengah golongan yang tidak mungkin tak boleh, ada sebab ada alahan dan sebagainya. Jadi kalau boleh untuk semua, tapi kalau dari segi ekonomi untuk nak bagi kat semua mungkin it's a bit difficult. Tapi kami menyarankan siapa yang mampu, sila pergi ke klinik untuk dapatkan new vaksin. Yang tidak mampu, harapannya ialah pihak kerajaan boleh membantulah. Jadi doktor, secara ringkasnya, anggaran harga untuk vaksin influenza ni, berapa anggaran harga dia? Up to RM70. Okey. Dan hanya diambil setahun sekali. Setahun sekali. Mana tak kalau mampu milik lah. Kita kalau tengok baru ni musim haji kan, ramai yang dapat flu, dapat influenza. Ada setengah tu sampai masuk hospital di Tanah Suci. Itu kos yang tinggi kepada keluarga, dan bila balik pun. Jadi golongan yang memerlukan mungkin kepada yang akan pergi buat haji dan umrah. Maybe we can mulakan daripada golongan yang pergi haji dulu kan, sebelum kita roll out kepada... Saya rasa pergi haji dan umrah tapi bermula dengan orang yang memang betul-betul memerlukan, iaitu orang yang bergejala, yang punya penyakit kronik, yang warga emas.
Maknanya fokusnya golongan warga emas dan juga ada penyakit-penyakit kronik seperti sakit jantung, asma dan juga dan sebagainya lah. Baik, doktor, kita nak bercakap lebih lanjut mengenai pencegahan influenza di kalangan warga emas. Tapi kita berehat seketika, jangan ke mana-mana. Kamu akan jadi satu-satunya anak murid cikgu. Cikgu Hasbah berkorban masa dan tenaga mencurahkan ilmu kepada satu-satunya anak murid beliau. Diri yang kosong diisi dengan ilmu yang luas, tanpa mengira ruang yang terbatas. Sentiasa mempersiapkan saya dengan pengetahuan. Kenapa kamu nak sekolah? Saya mau belajar dan jadi pandai supaya dapat ubah nasib keluarga kami, cikgu. Masih lagi bersama kami dalam Apa Khabar Malaysia dan kita masih lagi berbicara tentang pencegahan influenza di kalangan warga emas ataupun mereka yang mempunyai gejala. Dan kita bersama dengan tetamu kita, pakar perundingan geriatrik, Profesor Dr. Syarul Bahriah Kamaruzaman, dan kita nak bertanya kepada Prof sendiri tentang garis panduan pencegahan influenza di kalangan warga emas Malaysia yang baru sahaja dilancarkan ini. Ya, dia dilancarkan bulan Jun baru ni. Okey. Dia dibelakangi oleh Malaysian Influenza Working Group dan Malaysian Society for Geriatric Medicine dan lebih 20 lagi badan pengamal perubatan yang ada di Malaysia ni. Ia untuk golongan warga emas, kami cadangkan guideline mengatakan yang sesiapa yang berumur 60 tahun ke atas yang mempunyai penyakit kronik harus diberi vaksin setiap tahun jika mereka tidak ada kontraindikasi. Dan mereka yang khususnya ada penyakit jantung adalah penting, dan juga ada yang mempunyai penyakit kronik yang melibatkan saluran pernafasan, seperti COPD dan asma, adalah penting untuk mereka diberi perlindungan. Sebabnya adalah untuk mengelakkan penyakit yang influenza yang serius, yang boleh membawa kepada kemasukan ke hospital yang akan lebih berkomplikasi sebab adanya penyakit kronik yang lain. Misalnya kalau ada penyakit jantung, mungkin boleh dapat inflamasi di jantung, boleh melibatkan saluran pernafasan, pneumonia yang boleh membawa kepada gula naik kalau dia ada kencing manis dan kawalan gula yang kurang baik. Ini pun boleh menyebabkan bergantungan kepada banyak-banyak lain ubat, dan masuk hospital pun lagi lama. Sistem badan yang lain pun akan terlibat dan memberi komplikasi yang macam yang lagi serius lah. Dan kalau lagi serius tu boleh membawa kepada maut, terutamanya yang mereka yang 65 tahun ke atas. Okay, Prof,
Kalau melihat mereka yang warga emas, memang kita tahu sistem imunisasi mereka hari ke hari akan semakin menurun. Tapi kalau mereka yang mempunyai masalah jantung, asma dan sebagainya, kalau kita melihat trend kesihatan di Malaysia, golongan yang semakin ramai menghidap penyakit tersebut adalah golongan muda. Jadi sekiranya golongan mereka ini yang mendapat penyakit-penyakit kronik, jantung, asma dan sebagainya di usia muda, adakah mereka juga perlu mengambil vaksin influenza ni? Jadi ini adalah amalan kesihatan. Jadi untuk childhood vaccination ia adalah untuk mengelak dan mencegah dan kurangnya. Sama juga untuk flu vaccination untuk orang yang muda, di golongan muda yang mempunyai penyakit kronik, mungkin atas cadangan doktor mereka disarankan untuk juga mendapat perlindungan. Tapi untuk orang yang mempunyai daya imun yang rendah dan muda, mereka juga harus diberi perlindungan juga, dan ini tidak kira usia lah. Dan perlindungan ini diharap ia akan mengurangkan impak serius severity of symptoms lah yang mereka akan dapat jikalau dijangkiti oleh virus ni. Okey, Prof, selain daripada warga emas yang mempunyai risiko tinggi, siapa lagi yang perlu ambil vaksin influenza ini? Okey. Sekarang ni kami lebih beri perhatian kepada kita punya frontliners yang terdiri bukan sahaja daripada doctors, nurses, tapi segala allied health yang memberi rawatan. Kita tengok masa COVID, semua dapat COVID vaksin, tapi flu vaksin, influenza vaksin juga penting untuk mereka sebab hari-hari mereka bertemu dengan dan merawat orang yang bergejala, jadi harus juga diberi perlindungan yang sewajarnya. Okey, baik, Prof, kita nak bercerita tentang petition yang baru sahaja dilancarkan oleh MyAPI ini. Prof, boleh ceritakan tentang petition ini? Okey, petition ini adalah untuk kami mendapat kerjasama pihak kerajaan, terutama Kementerian Kesihatan untuk memberi rekomendasi dan informasi kepada orang ramai untuk sedar bahawa influenza vaksin adalah penting, especially kepada orang yang lemah dan seperti golongan yang saya cakap tadi, dan harapannya adalah percuma sebab impak kepada seseorang itu dan juga kepada keluarga dan juga kepada kesan ekonomi, sebab ia membawa kepada seperti saya cakap kadar maut, kadar kemasukan ke hospital, ia memang besar impak ekonomi, dan harapannya kami akan buahkan satu hasilan kajian daripada salah seorang pakar yang akan membuahkan economic impact dari penyakit influenza ini kepada seseorang itu jika tidak diberikan suntikan vaksin setiap tahun. Jadi harapannya petition ni untuk orang ramai supaya membelakangilah kita punya kempen ini, supaya harapannya diberikan percuma untuk golongan yang tak mampu dan juga yang tiada akses. Okey, bagaimana rakyat Malaysia nak menyokong petition ini? Okey, saya harap ada daripada skrin link kepada untuk change.org untuk nak sign, dan ada QR code juga, dan kalau boleh datang kepada saya punya Persatuan Malaysian Healthy Aging Society MHAS, juga ada link kepada www.change.org petition against for flu vaccination in the elderly, akan ada di website saya rasa semua NGO yang berkenaan. Okay, Prof, secara ringkas di penghujung perbincangan kita, harapan Prof untuk vaksinasi influenza dalam kalangan warga emas di masa hadapan? Harapan saya adalah diberikan kepada semua. Secara percuma? Ya, secara percuma. Okey, itu dia ringkas daripada Profesor Dr. Syahrul Bahiyah Kamaruzzaman, pakar perunding kanan geriatrik daripada Pusat Perubatan Universiti Melaya. Dan kita nak berehat seketika dan saksikan VT yang telah kami sediakan ini. Saksikan. Peminat
peminat industri muzik tanah air pasti mengingati album kompilasi Semangat Zaman yang diterbitkan pada tahun 2004. Album terbitan komposer LY ini menggabungkan 6 orang penyanyi rock popular Malaysia iaitu Datuk Nash, Yanzen, Aris Ariwatan, Rahim Ma'ruf, Mus dan juga Joey BPR. Baru-baru ini bertempat di Kota Permai Golf and Country Resort Shah Alam telah diadakan satu sidang media konsert Semangat Zaman yang telah dirasmikan oleh Yang Bahagia Datuk Azman Muhammad Yusof, Ketua Setiausaha Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup. Konsert ini diadakan bersempena ulang tahun ke-20 album dan akan berlangsung pada 29 September 2023 di ZEP Kuala Lumpur dengan menampilkan Datuk Nash, Joey, Aris Ariwatan, Yanzen, Rahmat Mega, Jack Black Dog Bun dan juga Mus. Bukan setakat itu sahaja, pada konsert kali ini terdapat ahli baru iaitu Bandi Amok. Pemilihan Bandi sebagai ahli baru disambut baik rakan artis dan ianya memberi keterujaan kepada Bandi sendiri. Bandi adalah merupakan orang yang juga ada keupayaan. Jadi apa salahnya kalau dia bersama dengan kita, dan lebih-lebih lagi kita sudah kehilangan seorang penyanyi yang hebat iaitu almarhum Syamrin. Jadi kita dah tak ada bersama dengan dia. Jadi masukkan Bandi Amok yang dah sedia ada peminat-peminatnya. Jadi bagi saya alhamdulillah tak ada masalah langsung pun, dan dia adalah merupakan seorang penyanyi yang baik dan penyanyi yang bagus. Sebenarnya Bandi dipilih mula-mula berduet dengan Jad. Tapi oleh kerana Jad tu, Bandi memang hormati Jad sebab Jad tu memang suara dia tone memang Dio lah. So, Ronnie James Dio. Jadi dia tukar Bandi berduet dengan Joey BPR. So, lagu pun memang lagu, tajuknya Sedar. Lagunya memang lagu metal, rock keras lah. So, pada mereka yang nak dengar tu, kena datang lah. Cerita nanti banyak-banyak pun susah kan untuk cerita kan. Kena datang. Pada konsert kali ini juga, Rahim Ma'ruf yang merupakan ahli kumpulan White Steel tidak dapat turut serta bersama kerana mengalami masalah kesihatan. Umum mengetahui konsep projek Semangat Zaman ini diilhamkan oleh inovator industri muzik John Law dan komposer LY. Dia begini, kita sebenarnya excited juga sebab kita orang dah lama tak kerjasama. Dan lagi satu yang paling saya rasa, sebab ini adalah pertama konsert Semangat Zaman yang besar. Sebab sebelum ni kita memang ada juga show-show, tapi kita selalu untuk nak promotion album dan kita ada macam showcase saja kebanyakan dia. Dan kita ada show yang tak adalah big scale macam yang nak buat ini. Ini adalah konsert besar, betul-betul concentrate semata-mata nak buat konsert Semangat Zaman. Itu yang kita excited lah. Pada konsert kali ini juga, 5 buah lagu baru bakal ditampilkan pada malam tersebut buat peminat yang menantikan kemunculan artis kesayangan mereka ini. Tiket telah pun mula dijual dan boleh didapati di my.bookmyshow. Jadi jangan lupa dapatkan tiket anda. Alright, kepada anda yang meminati Semangat Zaman dan meminati rock, jangan lupa jumpa kami untuk Semangat Zaman punya konsert di ZEP KL 29 September. Yeah. Fazli, awak tak takut ke dengan nyamuk Aedes? Nyamuk Aedes? Tahu tak mengenai nyamuk Aedes? Mari dengarkan nasihat dari anggota kesihatan ini. Nyamuk Aedes terdiri daripada 2 jenis, iaitu Aegypti dan Albopictus. Nyamuk Aedes membiak di dalam takungan air bersih, sama ada di dalam dan di luar rumah. Tempat pembiakan nyamuk Aedes di dalam rumah seperti talam peti sejuk, baldi, pam tandas, mangkuk tandas, kolah air, pelapik rak pinggan, bekas takungan penapis air dan bekas jambangan bunga. Tempat pembiakan nyamuk Aedes di luar rumah pula seperti tayar terpakai, salur air, bekas simpanan air, peralatan lama atau terbiak, tangki septik, tong cat, botol dan tin, bekas plastik, alas pasu bunga dan pokok bunga berkelopak. Jika digigit nyamuk Aedes, kita berisiko dijangkiti demam denggi. Tanda dan gejala demam denggi seperti demam yang kuat dan berlarutan, ruam merah pada kulit, sakit teruk pada sendi-sendi dan biji mata, muntah dan pendarahan di bawah kulit, hidung dan gusi. Kes-kes denggi ni bahaya dan boleh menyebabkan kematian jika kita tidak bersama menanganinya. Nyamuk Aedes tidak boleh dihapuskan hanya dengan semburan kabus. Tetapi,
ia boleh dihapuskan sekiranya anda dan komuniti bersama-sama mengadakan aktiviti gotong royong untuk mencari dan memusnahkan tempat pembiakan nyamuk Aedes. Fazli, jangan lupa hapuskan semua tempat pembiakan nyamuk Aedes. Baik, bertemu kembali dalam Apa Khabar Malaysia. Di awal portal tadi kita ada kongsikan bahawa menjelang dengan bulan Ramadan ini bulan kemerdekaan. Ramai penggiat-penggiat ataupun peminat yang membuat tanjak ni mendapat hasil yang lumayan. Betul. Dan hari ini kita dapat saksikan secara langsung kesinambungan daripada portal tu kita bawa kepada anda hari ini, orang yang memakai busana dan juga tanjak komplit satu set. Tapi dia tidak keseorangan, dia ada berpasangan berdua. Dan hari ini kita nak bercakap soal teater Purbawara Batu Belah. Bersama dengan kita ada dua orang tetamu di sebelah paling kanan sekali, iaitu penulis skrip, iaitu Abang Kamarul AR. Apa khabar Abang Kamarul? Khabar baik, terima kasih. Selamat datang ke AKM. Terima kasih, ya, sama-sama. Di sebelah hujungnya Helena, kenalkan. Ini dia Panglima Adura. Iaitu seorang pelakon teater lengkap dengan tanjak. Keris tu dia pegang je daripada tadi. Apa khabar Abang Panglima? Alhamdulillah baik. Tak ada paku-paku Ustaz, tak ada kan? Tidak perlu. Tidak perlu. Hanya perlukan keris. Okey. Kita mulakan dengan Abang Kamarul. Selaku penulis skrip untuk Batu Belah ni, mungkin Abang Kamarul boleh kongsikan kepada kita sinopsis teater Batu Belah ni. Ya, terima kasih. Umum mengetahui bahawa Batu Belah ini orang akan terfikir batu belah, batu petangkup. Tidak menafikan. Tapi dalam penceritaan Batu Belah yang saya tulis semula, ia banyak mempersoalkan di segi kita sebagai orang yang ada punya negara, punya negeri, untuk mempertahankan maruah negeri tersebut. Dan saya menengahkan bahawa tuah seseorang itu tak nampak. Janganlah kita nak mengatakan seseorang tidak layak ke tempat yang sebenarnya. Kita tengok saja Batu Belah daripada anak yang miskin, yang serba kekurangan, sebab ikan ini perlu ikan termakul saja. Kalau mula-mulanya lah dia berampas dengan ibu dia, membuat ibunya kecewa, berlari ke Batu Belah, dan Batu Belah ngap dia lah, dia ambil. Dan di situ permulaannya kisah Batu Belah ini. Tetapi saya tidak menengahkan itu sangat. Saya menengahkan lagi perjuangan negeri tersebut dalam soal pentadbiran ataupun pemerintahan negeri yang harus kita jadikan contoh bahawa tidak ada perebutan kuasa. Dan inilah satu benda yang mungkin saya nak tunjukkan bahawa dalam dunia ini memang tidak ada orang yang sewenang-wenang memberikan kuasa pada orang yang tertentu. Tetapi dalam Batu Belah ini lain sikit. Kerana saya nak menengahkan bahawa pemerintahannya yang secara aman, damai akan mendapat satu kepimpinan yang baik dan berfaedah untuk negeri tersebut. Ini di antara intipati yang nak saya ketengahkan dalam Batu Belah ini. Banyak moral yang saya ketengahkan bahawa moral kita, moral Melayunya, moral persilatan, dari segi seni yang meluas. Kita ada gurindam, ada syair, ada silat, ada nyanyian, ada sopan santun dalam peradaban bangsa Melayu ini banyak di ketengahan. Rasanya rugilah saya tak tahu menonton cerita ini. Saya tak lawan tahu memang rugi tidak akan menonton kerana garapannya lain daripada yang lain. Okey. Dan bercakap tentang lain daripada yang lain ni, Panglima sendiri, apakah perbezaan yang dilalui sepanjang latihan untuk teater ini untuk menjayakan teater ini? Apa perbezaan? Sebetulnya saya ni bukanlah belajar basic sangat tentang teater. Saya sebenarnya seorang guru silat. Memang mengajar ilmu persilatan dan sangat aktif dalam dunia kebudayaan dan juga persilatan. Jadi apabila mempelajari dalam sesuatu ilmu teater tersebut, kita bawakan satu persembahan di mana orang-orang Melayu ini dekat dengan purbawara terdahulu. Terutamanya pakaian kita, tancak kita, busana kita, keris kita yang merupakan perlambangan-perlambangan orang Melayu yang dibawakan di dalam
pentas teater. Di mana dalam pentas teater ini kebanyakan kebiasaan orang akan menggunakan senjata prop. Tetapi pada kali ini saya bersama dengan partner sparring saya akan menggunakan senjata yang benar dan di mana kita menunjukkan keaslian ilmu persilatan dan keaslian di mana setiap koreo yang saya cipta itu adalah satu pentas yang menunjukkan perbezaan di antara orang yang mahir bersilat ataupun orang yang kurang mahir bersilat. Dan di sini juga saya bawakan di mana kita cungkil bakat yang saya ada dalam dunia lakonan itu sendiri supaya membawa satu irama ancakan paradigma yang berbeza daripada orang lain, kekuatan dari sudut orang persilatan dan juga kekuatan orang-orang Melayu yang dikatakan berada di dalam sebuah negeri yang dibawakan sebagai garapan oleh penulis skrip tersebut. Okey, untuk Panglima sendiri, macam Panglima kata tadi, background bukanlah dari segi lakonan teater tapi lebih kepada guru persilatan sendiri. Daripada seorang guru silat beralih kepada bidang lakonan teater, so macam mana mengubah transisi? Sebab kalau kita tahu guru silatnya sifatnya keras, nak berlakon tu perlu ada perlu ada lenggoknya tersendiri. So macam mana mentransisikan fizikal daripada seorang guru silat kepada pelakon teater? Baik. Sebenarnya saya masuk kelas juga, belajar dengan Tuan Haji Kamarul bersama pengarah saya Yusri Kamarul Zaman dan juga beberapa yang lain. Dan saya juga terlibat dalam drama juga beberapa filem. Dan pada masa sama, walaupun saya more kepada kekuatan tu ada pada persilat, tetapi bila dicungkil bakat, diolah kembali, alhamdulillah ia dizahirkan melalui pementasan. Kerana ini bukanlah teater saya yang pertama. Ada lagi sebelum teater-teater bersama dengan yang lain dan apa yang saya ada ni saya bangkit dan saya terjemahkan dalam bentuk dunia persilatan dan dunia orang-orang silat di mana seorang pesilat juga boleh menjadi seorang pelakon. Bukan seorang pelakon saja boleh jadi pesilat. Begitu. Itu konsep dibawa pertukaran tu. Okey, Helena. Multi ni lah. Multitasking. Yes, multi talented. Okey, dan kita nak lihat juga kalau dalam sinopsis yang kita ada ini, apa yang dikatakan adalah sifat dengki, tamak yang berleluasa, dan ini sebenarnya menjadikan kestabilan sesebuah negara itu rosak dan goyah sebagainya. Dan ini ada diinspirasikan daripada mana-mana keadaan dan situasi ataupun memang kita nak fokuskan kepada kemakmuran negara? Sejujurlah saya ingin mengutarakan bahawa setiap skrip yang saya tulis mesti ada hal-hal yang sedemikian. Saya mengambil kira keadaan semasa juga dan saya transform dia kepada masa dulu perbawara ataupun klasik. Ini berlaku dalam karya-karya saya yang lain. Dalam Batu Belah ni saya seperti yang saya kata awal tadi, ia memaparkan keadaan sebuah negeri yang perlu satu kepimpinan yang mantap dan kuat untuk ditadbir oleh pemerintah. Pemerintah dalam Batu Belah adalah Sultan. Sultan yang tidak ada pemasyuri, sultan yang kesunyian tanpa pemasyuri, sultan yang mengharapkan putrinya bersama dengan sultan untuk menanggung tugas sebagai pemerintah negeri. Inilah di antara yang saya ketengahkan dan memang biasa dalam perbawara, memang hal-hal dengki, tamak, perebutan itu memang biasa dalam kehidupan masa dululah. Dan saya mengambil latar cerita ini, cerita yang lama, mungkin baru-baru wujudnya Islam, sebelum masuk Islam kan? Dan ada juga benda-benda yang akan tertonjol khurafat yang saya rasa kurang berminat untuk mendengarnya, tapi saya terpaksa ketengahnya sebab itulah budaya kita dulu dan mungkin sekarang masih ada lagi ya. Misal kita perlukan tukang telet, nujum, ataupun kita pergi tu tempat untuk membayar nazar dan sebagainya, itu masih wujud lagi. Dan saya nak sindir kepada orang-orang kita agar benda tidak boleh diteruskan. Tapi dalam Batu Belah saya teruskan kerana dapat disaksikan benda itu tidak boleh kita buat. Dan indah dalam Batu Belah ni saya menaikkan watak sultan dan adik sultan. Adik sultan yang sepatutnya memerintah menggantikan pemerintahan sultan tidak mau. Seperti kata awal tadi, mana ada dalam dunia ini orang tidak mau memegang jawatan. Jadi ini indah bahawa adik sultan itu akan pergi merantau untuk berkata pertama, saya istilahkan untuk menunaikan haji. Walaupun masa itu tidak popular haji lagi, saya gambar begitulah. Dan ini antara benda-benda yang saya ingin ketengahkan. Dan bercakap kepada saudara Panglima Aduka tadi, dia guru silat. Dan saya bawa orang-orang silat ke tengah pentas teater. Memang boleh kita nampak perlunya
kumpulan silat ini sebagai orang seni yang lebih mantap. Umpamanya Watak Pekan sendiri yang dibawa oleh Paduka ni. Dia seorang orang guru silat. Dia terpaksa melalui proses percintaan. Yang keras akan jadi lembut. Yang tidak boleh menyanyi, dia akan boleh menyanyi. Cuma di dalam diri dia tidak menari saja. Kalau dia cukup kepada komposisi itu, dia lengkap sebagai teater, orang teater lah maksudnya. Inilah di antara benda yang saya nak ketengahkan, dan saya bertuah kerana Pertubuhan Teater Hidayah merupakan pertubuhan teater yang paling lama di Kuala Lumpur ni. Wujud tahun 86 lagi hingga hari ini masih wujud. Alhamdulillah. Bukan mudah untuk ada pertubuhan teater yang masih wujud dulu hingga hari ini. Saya ingat dalam 36 tahun. Lama tu. Masih bertahan untuk mempertahankan teater, terutama teater berpuara. Okay, Abang Kamarul, secara ringkas ya, apa cabaran yang dihadapi sepanjang pre-production sampailah sekarang preparation sebelum akan ke pentas pada 11 hingga 13 Ogos ni? Apa cabaran paling besar sekali? Cabaran ialah cabaran untuk mendapatkan beberapa keperluan yang perlu. Kerana pada saya untuk memperindahkan pentas teater itu harus ada bajet yang besar. Ini tidak boleh nafikan. Tetapi bajet betul-betul tidak berbesar sangat. Tetapi saya yakin anak saya Yusri Kamal Zaman ini akan boleh mengangkat naskah dengan baik dan teratur, dan Pertubuhan adalah santapan Pertubuhan Hidayah untuk penonton teater di Kuala Lumpur. Dan kami bertuah kerana barisan pelakon yang hebat di dalam pementasan ini. Di antaranya kita menyebut Datuk Jalil Hasan yang merupakan ahli teater Hidayah yang sepanjang umur hidup. Nazri Ahmad, Rusli Rahman Nadam di antaranya, Lan Zailan, ramai orang-orang teater yang lama bergabung untuk bersama yang muda dan baru. Ada lapisan kanak-kanak, pertengahan dan yang telah nama. Contohnya Datuk Jalil Hasan. Terima kasih kepada produksi ini. Okey, Panglima Aduka. Apa mungkin secara ringkaslah boleh terangkan ataupun kongsi kepada kita apa watak yang dibawa dan macam mana nak menghayati watak yang dibawa tu? Baik. Saya diberikan sebagai watak utama dalam pementasan teater ini sebagai Pekan, di mana mempunyai adik-beradik bernama Melur, dan saya akan jatuh cinta bersama dengan anak deraja lah. Jadi untuk perwatakan yang dibawa tersebut, itulah yang saya garapkan, di mana pementasan tersebut menjadi satu cabaran, di mana pertukaran watak di antara saya, watak seorang pesilat, guru silat, menjadi kepada seorang pelakon tadi yang diperkatakan, dan diolahkan dalam bentuk yang sangat di luar bidang saya, contohnya menyanyi kan, dan benda tu cabaran untuk diri saya sendiri. Dan yang saya selalu tekankan supaya benda ni menjadi satu sejarah kepada semua orang, di mana pembuktian seorang guru silat ke pesilat ke, saya merupakan anak pengurusi 3 Persatuan Dunia Seni Silat Melayu Malaysia. Jadi saya ramai orang-orang pesilat yang ada berbakat yang kita cuba bawakan ke dalam dunia teater atau dunia lakonan. Jadi cabaran-cabaran sebegini agak sukar sebab tak semua orang ada keberanian untuk melontarkan suara. Tidak semua orang ada keberanian untuk melontarkan jiwanya yang berbeza daripada alam yang sebenar. Jadi keadaan inilah yang membuatkan mendorong kepada sesuatu keakuan pada diri sendiri supaya nampak semangat dia. Sebab bila berlaku perlawanan di antara villain yang kita ada, yang itu menunjukkan perbezaan di mana suasana yang zaman moden dengan zaman yang dahulu berbeza. Contohnya, sama tulang 4 kerat, satu nafas satu kudrat. Telah kutimang ringan dan berat. Kalau besar ku belah, kalau tinggi ku kerat. Baru sikit. Baru sikit tu. Itu antara dia, di mana olahan yang berbeza dan juga cabaran yang berbeza supaya dapat keyakinan. Itulah yang selalunya saya tekankan. Ayat tu pun dah macam ni best ni, kena pergi tengok ni. Okey, Tuan Kamarul, macam mana kita nak proses pembelian dan juga penjualan tiket ni untuk teater yang bakal dipentaskan pada 11 hingga 13 Ogos di Matic ini? Ya, saya rasa sedikit terkilan sebab pementasan ini terkait dengan pemilihan raya negeri, 6 negeri itu. Mungkin ramai peminat teater akan balik mengundi di negeri yang terlibat lah. Ini sebab saya seru lah, kerana perlu datang hadir untuk mendapat tiket, datang ke Matic sendiri. Akan dijual di depan pintu masuk, lebih RM15 harganya, dan boleh juga melalui internet yang tercatat dalam poster itu, booking awal.
untuk mendapatkan tiket. Pada 11 hingga 13 Ogos di Auditorium Tuan Keburaman Jalan Ampang Metik Kuala Lumpur. Datanglah menyaksikan pementasan Perbawara Batu Belah. Okey, sikit daripada Panglima Aduka. Sikit aja harapan untuk teater Batu Belah. Kepada semua sahabat-sahabat di luar sana, saya menyeru kepada anda semua, segalanya apa yang berlaku adalah di mana orang-orang teater mula bangkit dengan dunia persilatan. Saya utamakan dunia persilatan, di mana dalam dunia persilatan ini, inilah kebangkitan untuk orang-orang silat, orang-orang yang mana ada bakat dan kemahiran untuk belajar ilmu teater, belajar ilmu lakonan, persembahkan dunia persilatan tersebut dalam bentuk alam maya yang kita ada dan persembahkan diri kita supaya membangkitkan semangat kebangkitan orang-orang Melayu yang berkaitan itu. Dan kepada anda semua, kalau anda lihat skrip tadi itu dah menyatakan kegerunan bagaimana kita nak menyaksikan sebuah teater daripada orang yang bersilat, yang tidak ada asas pun berkaitan dengan teater, tetapi saya cabar diri saya untuk bersama. Dan anda, saya cabar untuk bersama dalam teater ini, menonton bersama-sama. Itu dia. Itu dia, hebat kempen dia. Dan dia harapkan semoga berjaya untuk pementasan teater Batu Belah ini. Dan kepada anda semua, kita dah sampai ke hujung rancangan. Terima kasih kepada anda semua dan juga tetamu-tetamu yang hadir bersama kami hari ini. Betul. Jangan lupa kalau nak datang teater Perbawara Batu Belah ni, pastikan anda berpakaian serba lengkap tradisional. Busananya, tanjak, tengkolok dan sebagainya untuk sama-sama memberi sokongan dan juga semangat kepada mereka yang berada di Selangor, boleh datang. Jadi kita dah pun habis untuk hari ini. Saya Izu Yusof dan saya Helena Belawi, sehingga berjumpa lagi. Bye-bye. Dalam kita membangunkan aplikasi yang memberi kesejahteraan kepada negara, ada yang menyalahgunakannya. Sejak kebelakangan ini, terdapat peningkatan ketara dalam penyebaran maklumat atau berita palsu yang boleh menimbulkan kekeliruan dan kegusaran di kalangan masyarakat. Ancaman berita palsu tanpa verifikasi sumber, fakta dan maklumat memberi impak serta implikasi negatif kepada rakyat dan negara. Sebarang penyebaran berita palsu akan dikenakan tindakan undang-undang serta didakwa mengikut Seksyen 505 Kanun Kesiksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Denda maksimum RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya dan juga denda selanjutnya setiap hari.